Alhamdulillah tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sambung lagi muka surat 53. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya yang artinya, sekiranya kamu bertaubat, wa in tubtum, in itu maknanya sekiranya, jikalau, semua boleh. In, sekiranya tubtum, kamu bertaubat, falakum ru'usu amwalikum, maka bagi kamu ru'us, kali ru'us ni maknanya kepala harta kamu, maknanya harta asal, harta pokok. Kalau kamu pinjam hutang contohnya kamu hutang itu 5,000, kemudian kamu kenakan riba 5,500 contohlah kan. Jadi kamu boleh ambil 5,000 saja, yang 500 tu tak boleh ambil, yang 500 tu tak boleh ambil. Mana ru'us, ambil hak kepala saja. Bagi kamu harta kamu yang asal, yakni yang pokok saja. Tiadalah kamu menganiaya, mewaknyai orang budak, dan tiada pula teraniaya orang waknyai kamu budak. Ini keadilan dalam Islam. Kalau kamu ambil lebih, duit hutang 5,000, ambil 5,500 contohnya, maka kamu waknyai kau dengan mengenakan riba tu, kamu waknyai kau. Dan pula sebaliknya pula, kalau kamu nak ambil semua, hak riba, hak tambahan pun nak ambil tak boleh, hak pokok pun tak boleh, kamu pula nyaya. Jadi dua-dua tu Allah Ta'ala ra'i. Allah ambil kira dua-dua, jangan nyaya dua-dua, tak mau nyaya dua-dua. Islam ni asalnya apa? Adil lah, keadilan. Asalnya adil, tak ada siapa yang teraniaya. Yakni sekiranya kamu bertaubat, tak mahu lagi memakan riba, maka kamu boleh menuntut harta yang kamu hutangkan. Harta hak mu hutang dulu tu boleh tuntut dengan mengambil pokoknya saja. Ambil pokok, bunga tak boleh ambil. Ambil pokok je, iaitu hartamu yang asal. Tetapi janganlah pula mengambil lebih, iaitu bunganya. Dengan demikian tiadalah kamu menganiaya kerana tidak memeras harta orang. Awaknya kau pun tidak. La darara wa la dirara. Orang dakwanya kamu, mu dakwanya kau orang. La darara wa la dirara. Tidak pula teraniaya dan oleh kerugian, sebab pokoknya tidak berkurang. Kali ikutnya bercampur tu kan. Bila dia kenakan bunga, harta hak halal 5,000 yang halal dah bercampur dengan 500 yang haram tu. Dan kali ikut keadaannya, bila bercampur halal dengan haram, maka yang haram tu menenggelamkan yang halal, jadi haram belaka. Kali ikut keadaan gitu. Idza ijtama'a al-halal wal haram, ghalaba al-haramu al-halala. Bila bercampur yang halal dengan yang haram, maka yang haram tu mengalahkan, menenggelamkan yang halal. Jadi kali ikut tak boleh ambil semua lah. Tapi tak begitu. Allah Subhanahu wa ta'ala Raufun bil ibad. Allah Maha belas kasihan terhadap hamba-Nya. Si yang beri pinjam pun dok nyaya, yang meminjam pun dok nyaya. Wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah. Wa in ni macam tadilah, makna sekiranya. Sekiranya, huruf syartin, harfu syartin. Harfu syartin, huruf, satu huruf yang menyatakan apa? Syarat.
syarat bagi berlaku. Nak berlaku A, kena berlaku B contohnya kan. Untuk berlakunya nadhiratun ila maisarah. Nadhirah mana beri tangguh sehingga kepada masa senang. Syarat nak beri tangguh tu ada apa? Dzu usratin, adanya orang berhutang yang punya kesempitan. Orang berhutang tu sempit, kesempitan dia sempit dah lalu. Nanti akan diterangkan di bawah ni pengertian sempit. Susah dah lalu kan, pelajar susah. Maka beri tangguh, tangguh daripada menagih hutang. Tak usah minta lagi hutang, tak usah tuntut lagi, sehingga masa dia senang, masa dia lapang untuk bayar. Jadi nak berlaku nadhiratun tu kena ada dzu usratin. Itu pengertian ataupun fungsi huruf syarat, fungsi in. Dalam bahasa Arab ni setiap huruf dia ada fungsi-fungsi dia kan, peranan dia. Jadi peranan huruf in ni nak ada satu perkara, kena ada perkara lain. Huruf in biasa orang guna in ni jika, kalau bahasa Melayu jika, sekiranya, jika ataupun sekiranya, kalau bahasa dia kata kalau buat gini jadi gini. Ini biasa orang guna dalam ta'liqut talaq. Ta'liqut talaq. Semua orang buat ta'liq talaq. Semua buat. Tak ingat masa nikah dulu. Lepas akad nikah mesti ada ta'liq. Sama tak Kelantan, Terengganu, saya rasa semua negeri samanya ada ta'liq. Jadi semua dah buat ta'liqut talaq ni. Sekiranya saya gini tak beri nafkah berapa lama, 4 bulan contohnya, maka tertalak lah. Itu ta'liq lah tu. Jatuhlah satu talak. Isteri mengadu kepada qadhi hakim mahkamah syariah, jatuhlah. Itu ta'liq namanya tu. Ta'liq ni boleh tarik balik tak? Tak boleh. Bila dah sebut ta'liq, dia tak boleh tarik balik. Tak boleh tarik balik. Jadi jangan buat, berhati-hati jangan sampai terjadi tu apa yang kita sebut masa ta'liq tu kan. Tak beri nafkah selama 4 bulan berturut-turut misalnya. Biasa gitulah lafaz ta'liq ni. Dia tak ada tarik balik tau. Dia ta'liqut talaq ni macam tanjis juga. Macam tanjis, macam melaksanakan talak. Ta'liq ni macam melaksanakan, dia tak boleh tarik balik. Jadi berhati-hati je lah, jangan sampai berlaku tu perkara yang kita letak syarat untuk jatuh talak. Apa dia? Kalau tak beri nafkah 4 bulan. Hati-hati jangan sampai berlaku tu je lah. Nak tarik balik tak jadi. Jadi sebab tu kena berhati-hati juga. Kadang-kadang biasa cemburu lah, orang cemburu kan. Jangan pergi rumah dia. Mau jiran tu mau pergi jatuh talak. Lepas tu dia masa isteri terdesak nak pergi, ada sesuatu yang tak dapat dielak misalnya, habis. Tanya mufti ke ustaz, ustaz ni jatuh. Kalau dah tu dia boleh tarik balik dah ta'liq. Tak boleh tarik balik dah. Ta'liq. Ni cerita mazhab Syafi'i lah. Tak boleh tarik balik. Jadi sebab tu hati-hatilah. Hati-hati, satunya hati-hati dalam nak buat ta'liq. Yang kedua, ada ta'liq yang tak dapat dielak, iaitu masa akad tu kan. Itu hati-hati jangan sampai terjadi. Dua bentuk berhati-hati kan. Satunya ta'liq kita kerana cemburu ni. Yang ni hati-hati jangan buat ta'liq tu. Sebab kalau dah terlepas daripada mulut kita nak tarik tak boleh. Yang tu hati-hati jangan sebut. Pesen cemburunya. Selagi yang tak dapat elok kena sebut, sebab sebagai satu kesempurnaan akad. Mana-mana akad nikah hari ni, mana-mana negeri pun saya rasa semua ada ta'liq. Lepas akad akan baca ta'liq. Yang tu tak dapat elok kita kena sebut.
Tapi apa yang perlu berhati-hati, hati-hati jangan sampai terjadi perkara yang kita syaratkan itu. 4 bulan dakwi nafkah tu jangan sampai terjadi yang tu. Kalau dah jadi gitu, jatuhlah talak. Jatuh sekali boleh rojong lagi, yang 2 kali boleh rojong lagi, dah 3, panggil Cina buta boleh pun. Panggil Cina tahu. Jadi jangan panggil Cina buta kan. Masuk jaga. Ini sebagai apa, peraturan ke apa ni? Ya. Guna? Orang yang masuk penjara kerana tak win nafkah. Boleh ke tak? Itu atas ni. Atas mahkamah. Kalau kes dia tu dia ada ke mahkamah, lepas tu pihak pendakwa ni berjaya membuktikan dia ni banyak pitih, tak boleh nafkah. Itu kena tengok akta lah. Ada dalam akta ke tak penjara tu. Tapi kalau orang berhutang memang ada. Orang yang jenayah. Jenayah masuk dalam penjara kan. Macam mana dia panggil nafkah? Terhalang. Ini soalan lain. Ustaz tanya ni soalan lain. Kalau satu orang penjenayah, dia masuk penjara, menyebabkan dia tak boleh beri nafkah kepada isterinya 4 bulan berturut-turut. Dah 2 keadaan tu kan, dia tak boleh bagi nafkah tu. Adakah dia mampu ataupun dia tak mampu? Kalau dia mampu, tetap jatuh talak lah. Sebab dia mampu kan. Maksud mampu ni dia boleh buat je apa pun itu, dengan cara apa, beri arahan pada bank. Contoh dia ada bank dalam bank dia, akaun bank ada duit banyak, dia boleh beri arahan, buat arahan tetap lah, supaya bank masuk ke akaun isteri dia misalnya. Itu satu contoh. Dia mampu, walaupun dia dalam penjara, dia mampu. Jadi kembali pada dia jadi masalah ni, masalah apa? Masalah orang kena penjara. Jadi kalau dia mampu, maka tetap dia kena bagi nafkah. Dan kalau dia tak bagi, jatuhlah talak. Satu lagi, dia mungkin tak mampu. Bila penjara dia tak mampu, sebab dia dalam penjara kan. Jadi kalau tak mampu, kita harap Allah Ta'ala beri kemaafan lah kepada dia kerana tak mampu dia tu. Masuk dalam ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dia sengaja, bukan sengaja tak mau bagi nafkah, cuma tak mampu. Tak mampu pula kerana dia dituduh dalam sesuatu kes jenayah, menyebabkan dia masuk penjara. Satu lagi, dia sengaja cari tak mampu. Tak, itu boleh itu tu. Sebab jenayah tu dia sengaja buat. Dia ada pilihan untuk tak buat jenayah, tapi dia buat. Jadi tak mampu dia tu, tak mampu pilihan, tak mampu yang dia pilih. Ini boleh jadi jatuh juga lah. Mana tak mampu tu ada 2 keadaan pula. Tak mampu, adakah tak mampu dia jenayah tu, dia orang tuduh dia, orang perangkap dia. Kan jadi gitu, kadang-kadang orang perangkap kan, orang berdadah dalam beg dia. Dia pun kena penjara, masuk penjara. Dia tak salah tapi kena perangkap. Kadang-kadang gitu kan, dia bawa orang minta tolong, ni tolong bawa barang ni. Dia pun tak fikir panjang, kepoh dalam beg, tahu-tahu dah ada. Dia pun tak mampu kan. Tak mampu perangkap itu, dia harap Allah Ta'ala maaf lah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tak jatuh talak. Tapi kalau dia tak mampu tu kerana dia jenayah sengaja, dia ada pilihan untuk buat benda lain, tapi niaga dadah juga. Ada pilihan untuk buat niaga lain. Itu panggil tak mampu yang dicari. Masuk penjara tak mampu nak bagi nafkah kepada isteri, tapi tak mampu tu siapa suruh cari? Okey. Macam orang mabuk lah. Orang mabuk, dia jatuhkan talak terhadap isteri dalam keadaan mabuk, jatuh dah talak.
jatuh. Walaupun dia tak sedar. Sebab tak sedar tu, tak sedar dia cari. Siapa suruh dia pergi minum arak sampai mabuk? Kan? Bila dia dalam keadaan mabuk jatuh. Okey. Kembali sini. Sekiranya orang yang berhutang itu dalam keadaan kesempitan, wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah, maka tangguhkan. Nadhirah mana tangguh? Beri tangguh ila maisarah sampai masa kelapangan. Jadi lega untuk menjelaskannya. Wa an tasaddaqu, dan kalau kamu sedekahkan. Wa an tasaddaqu, sedekahkan. Itu lebih baik bagimu, khairul lakum, lebih baik bagi kamu, in kuntum ta'lamun, sekiranya kamu mengetahui kurniaan Allah akibat daripada bersedekah tu. Kalau kamu tahu apa, Allah akan beri pulangan sekurang-kurangnya 10 kali ganda. Oh, hutang 10,000 dia tak mampu bayar, tak apalah, aku sedekah. Mana kamu boleh buat gitu? Sedekah 10,000, nanti Allah ganda beri 100,000. Kalau kamu mengetahui, kalau kamu tahu bahawa Allah ganda 10 kan, sekurang-kurangnya man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang buat satu hasanah, Allah ganda 10 kali ganda. Ada cerita siapa tu, Sayyidina Ali ke apa, dia bagi, saya tak ingat sangat fakta dia tu, dia bagi 5 biji gitu. Tak lama orang Amerika dia sepatutnya 50, tapi tak cukup 50. Dia kata ni ada ni, mesti musorok ni. Nak cerita yakinnya dia tu, yakinnya terhadap firman Allah Ta'ala ni, mesti 50 ni. Kenapa tak sampai 50? Dia yakin dia beli 5 biji tadi, dia akan dapat balik Allah beri pulangan 50, 10 kali ganda. Bila orang Amerika dia tak cukup 50, dia kata mesti kamu ada sorok mana-mana. Itu keyakinan sahabat terhadap apa? Janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala kan tak mungkin janji kan? Allah tak mungkin janji. Allah Ta'ala ganda. Lepas tu cara dia macam mana? Allahu latifun bi'ibadihi. Allah Ta'ala maha halus pemberian dia kepada hamba. Pandai-pandai lah lagu mana Allah Ta'ala nak bagi pulangan tu. Tak mesti kalau kita beri 10, ya Allah beri pulangan pitih. Tak mesti. Tapi 10 kali ganda tu mesti. Cara bagaimana? Adakah Allah bagi pulangan duit ke, ataupun Allah bagi pulangan dalam bentuk kesihatan ke, ataupun pulangan apa, beri pulangan dalam bentuk tak jadi kemalangan macam tu. Nak accident alih dia selamat. Kan kadang-kadang gitu kan. Nak kena lah, api-api lah, tapi terlepas, kau ada terlepas. Rupanya ada tu apa-apa kebaikan dia buat, Allah Ta'ala nilai. Kalau accident teruk juga, piti habis kan. Kalau dah habis bagi kereta pun, habis apa tu, insurans tu, NCD tu jadi penuh mula. Ada satu tu marah dia YB. Dia bukan YB lah, maknanya dia pakai kereta mewah lah. Sekali accident, dia claim insurans, NCD dia habis. Jadi dia kena bayar tu mahal, lebih itu kan. Kena bayar balik. Kena bayar insurans tu mahal semula lah. Jadi marah dia kan. Tapi marah pun macam mana, ada undang-undang gitu. Enam ayat berturut-turut dari ayat 275 hingga ayat 280 ini adalah mengenai perkara riba yang Allah tegak orang-orang muslimin memakannya. Setelah Allah Ta'ala menyuruh bertaubat, yakni jangan makan riba,
Bahkan jika telah menghutangkan, hendaklah menuntut pokok hutang itu saja, yang pokok saja. Jangan ambil bunganya. Maka ayat ini menganjurkan. Ayat ini dia ke depan sikit lagi. Dia ke depan sikit lagi, naik sikit darjat dia. Iaitu apa dia? Jika yang berhutang itu dalam kesempitan, berilah mereka itu tangguh. Dipanggil apa? Ithar. Kalau sebelum ni ayat cerita muasat. Muasat ni bantu-membantu. Dia susah, baru kamu beri hutang, jangan ambil bunga. Kamu tolong dia, beri hutang, tak payah ambil bunga. Yang ni ayat ni pergi ke depan lagi. Bukan sekadar jangan ambil bunga, bahkan kalau kamu sedekah pun itu lagi baik. Tak ambil bunga tu molek dah. Tapi lebih molek lagi kalau kamu dengan pokok-pokok pun kamu sedekah kat dia. Contoh tadi 5,000 kan, 5,000 bunganya 500 contoh. Yang 500 tak ambil, comel dah, bagus dah. Lebih comel lagi hak 5,000 tu ke sedekah. Tak apalah, kau halal kamu. Okey. Ramai je orang buat gini kan. Ramai je. Dan dak tu dia, dengan dia buat gitu tu tak jadi miskin dia. Tak jadi miskin, tak jadi bankrupt dia. Apa gitu. Allah Taala ganda lagi kekayaan dia. Ini nama dia ithar. Yu'thiruna ala anfusihim. Kalau dalam kehidupan sahabat kita baca, banyak sekali mereka ni punya ithar. Ithar ni mengutamakan orang lain. Bukan sekadar tolong, bahkan mengutamakan. Kalau ikut PT tu dia perlu juga. Dia pun perlu PT tu 5, tapi memandangkan saudara dia tu yang berhutang tu lagi lebih berkesempitan daripada dia, tak apa, apa halal kan. Itu ithar nama. Yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Bahkan sahabat ni mereka buat ithar dalam keadaan mereka sendiri sempit. Satu itharnya kita lapang, kita berkelapangan, kita halalkan hutang tu. Lebih utama lagi kita sendiri kesempitan, tapi tetap tanpa kehalalkan. Yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang dipelihara daripada sifat kikir dalam dirinya, kikir dalam dirinya, maka Allah kata mereka inilah orang yang berjaya, yang selamat daripada sifat kikir. Manusia biasa dia ada kikir. Kikir mana? Kedekut lah. Kedekut pun boleh, bakhil pun boleh kan. Sebab apa berlaku kedekut ni? Biasa manusia tulul amal. Dia berasa panjang lagi nak hidup. Walau umur tak ada siapa tahu lah. Umur mungkin 10 hari lagi, umur mungkin 20 hari lagi. Tapi sebagai satu naluri manusia ni, dia ada tulul amal, panjang angan-angan dia. Dia berasa lama lagi hidup. Tulul amal. Jadi panjang angan-angan inilah yang menjadikan manusia kedekut. Ya, aku ni banyak tahun lagi, 20 tahun lagi nak guna ni, nak bajet untuk 20 tahun lagi, walau mungkin umur 20 hari je. Itu yang menjadikan kikir. Lepas tu bukan 20 tahun dia, anak dia lagi. Anak pula ada berapa? 10 orang. Setiap orang dia kena bajet. Jadi itu yang menjadikan manusia kikir. Dah lagu mana tu nak imbangi dia kan. Nak imbangi tu. Kalau tak ada planning langsung pun tak boleh juga. Tak ada planning langsung. Sebab Allah ajar dalam surah Yusuf tu macam mana Nabi Yusuf buat planning untuk 14 tahun. Dia planning bukan untuk dia saja, bukan untuk keluarga dia saja, untuk satu negara Mesir dan negara-negara sekitarnya. Qala tazra'una sab'a sinina da'aba. Kamu tanam gandum 7 tahun. Masa 7 tahun subuh ni, sebab raja Mesir mimpi masa tu. Mimpi 7 lembu gemuk kena telan di lembu guru. Pakar-pakar takbir mimpi masa tu dah surrender lah. Tak boleh nak takbir, tak tahu. Nabi Yusuf bagi takbir.
lembu gemuk tu, 7 ekor lembu gemuk tu mana 7 tahun subur. Lepas tu mari keluar daripada Sungai Nil lembu kuru, kita telan lembu gemuk. Lembu kuru tu tahun yang kemarau, diiringi tahun subur 7 tahun diiringi dengan tahun kemarau 7. Hak 7 kemarau ni akan telan. Maka dia, maksudnya dia akan makan hasil 7 tahun yang subur tu. 7 tahun kemarau akan telan hasil 7 tahun subur. Jadi Nabi Yusuf buat planning, buat apa, bajet, buat apa ni, tadbiran, tadbir, supaya makanan mencukupi untuk 7 tahun. Pokok tu je 14. 7 tahun subur, lepas tu 7 tahun kemarau, jadi 14. Sebab tu planning ekonomi ni yang terbaik 14 tahun lah. Buat bajet untuk 14 tahun. Maksudnya kalau purata belanja kita, keluarga kita berapa biasa? Katakan 3,000 lah contoh, sebulan lah. 3,000 kali 14. Ini ekonomi baik, ekonomi Al-Quran. 3,000 kali 14, berapa kena ada dalam akaun kita terbaik? Pak berapa? Ya je. Lebih kurang kita tak? Kena kali 14. Kena kali 14. 3,000 kali 12. Sebab 12 bulan kan? 3 kali 12, lepas tu kali 14 pula. 14 tahun. Itu sebaiknya ada dalam akaun kita. Jadi itu maksudnya kena imbangan tu. Dua, satu tuntutannya jangan tulul amal, jangan panjang sangat kan, jangan panjang sangat sehingga jadi kikir pula, kedekut nak belanja di jalan Allah. Banyak tempat-tempat yang patut kita belanja, kita kedekut nak belanja di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak mau juga gitu, terlajak panjang angan-angan, lepas tu tak ada planning langsung pun tak juga. Quran aja kita ada planning. Jadi kena ada imbangan antara dua tu lah. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Orang mukmin, hamba-hamba Allah Ar-Rahman, ibadur Rahman, bila mereka belanja, mereka tidak boros dan tidak kedekut. Wa kana baina dzalika qawama, sederhana antara dua tu, antara dua keadaan itu. Ini kalau kita cerita tawakal awam nama dia. Tawakal awam, iaitu dia kena ada planning, ada tadbir, ada bajet. Ini tawakal orang biasa. Orang ahlullah, orang dekat dengan Allah, tawakal dia lain. Tawakal lain. Orang khawas dia panggil tawakal khawas. Tawakal khawas ni macam Abu Bakar Siddiq, itu tawakal khawas. Dia belanja. Nabi tanya, dah berapa mau tinggal ke keluarga? Dia kata tinggal Allah Rasul. Jadi nak buat tawakal khawas ni ada syarat-syarat dia lah kan. Tak boleh semua, jangan semua orang. Tak semua orang boleh buat gitu. Antara syaratnya dia tak mengadu kepada makhluk. Kalau dia mengalami kesempitan, tak mengadu kepada makhluk. Dan lagi syarat dia, kalau dia nak buat tu melibatkan keluarga, adalah keluarga dia tu punya sifat sabar macam dia. Kalau dia je makam tinggi gitu, keluarga tak bersedia, dia tak boleh buat gitu. Tak boleh buat macam tu kan. Tinggal Allah Rasul tu, Abu Bakar buat gitu sebabnya isteri dia pun bersedia begitu, anak-anak dia pun sedia begitu. Itu di tawakal khawas dengan tarkul asbab, meninggalkan asbab. Tawakal orang awam dengan menggunakan asbab. Orang awam tawakal, Nabi ajar pun i'qilha wa tawakkal. Satu sahabat masuk masjid, Nabi dia tinggal unta, dia tak berikat. Unta tinggal gitu je tak ikat. Unta ni pesen dia kalau dah ikat cepat lari. Kononnya dia tawakal kan, jumpa Nabi. Nabi tak ikat, tawakal. Nabi kata i'qilha wa tawakkal. Ikat dulu tali untamu baru tawakal.
Ini tawakal orang awam. Nabi ajar yang tawakal yang mudah, iaitu guna asbab. Kalau unta, kena ikat. Kalau motor, kunci lah. Kereta kunci lah. Itu tawakalnya. Jangan tak kunci itu tawakal. Kunci, lepas tu serah pada Allah. Ini tawakal awam, dengan menggunakan asbab. Guna asbab yang Allah Ta'ala bagi, tanpa meyakini asbab tu lah. Guna tanpa yakin asbab tu boleh memberi bekas. Okay, ini tawakal orang awam. Dia guna asbab-asbab yang Allah Ta'ala bagi, dan dalam masa yang sama dia tidak meyakini asbab tu boleh memberi bekas. Okay. Kembali sini, setelah Allah Ta'ala suruh taubat, jangan makan riba kan? Maka ini menganjurkan jika berhutang itu dalam kesempitan, berilah mereka itu tangguh. Beri tangguh. Yakni Allah menganjurkan supaya memberi tangguh pembayaran hutang kepada orang yang dalam kesempitan. Orang sempit lah, sempit sungguh lah ni, sampai masa kelapangan, sampai masa dia ada kelapangan, atau diperkirakan orang yang berhutang itu telah agak lega keuangannya. Tunggu, tangguh. Sebab harta ni pesen dia pergi mari. Al-malu ghadin waraih, kata Imam Abu Yusuf. Al-malu ghadin waraihun. Harta ni pesen dia pergi mari. Kadang-kadang pagi dia mari, petang dia terbang lagi. Petang mari, pagi esok tak ada pula. Pesen dia gitu. Harta ni ada tak ada gitu. Jadi orang berhutang kalau dia dalam kesempitan, berilah tangguh. Dia berhutang tu sendiri menunjukkan dia kesempitan. Kalau tak, dia tak berhutang. Tak ada orang kan saja-saja nak berhutang, tak ada. Sebab hutang ni beban. Ada salah satu doa Nabi kan, a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada banyak sangat hutang. Ghalabatud dain, hutang banyak terlajak. Nabi minta lindung. Wa qahrir rijal, dan tekanan daripada orang-orang. Bila banyak hutang memang kena tekan. Bila banyak tu, banyak hutang memang dah kena tekan. Begitu dah pesen dia. Jadi orang yang ada jawatan ni terutamanya lah, dia kena elok YB ke, MP ke, jawatan menteri ke, pegawai ke, apa-apalah, ketua jabatan ke, dia kena elok daripada berhutang. Tidak orang mudah nak tekan dia. Dia terhutang, dia berhutang, tak kira lah hutang wang ke, hutang budi ke. Budi pun hutang je kalau hutang budi. Jadi bila terhutang gitu, dia jadi nak buat pilihan tu tak bebas, nak buat keputusan tak bebas. Sebab tu hakim, kita tengok satu etika hakim ni, dia jangan bergaul dengan masyarakat. Sebab bergaul dia minum kopi sekali, nanti payah dia nak buat keputusan. Kena jamu dia minum kopi tu orang yang dia kendali kes orang tu, lagi susah. Gitu kan, etika hakim kan, dia jangan bergaul kan, jangan bergaul dengan publik, dengan masyarakat. Dia kena asing. Sebab bila gaul, minum kopi sekali, makan KFC sekali, jadi banyak tu hutang je maknanya. Sama ada tu hutang duit ataupun tu hutang budi, tu hutang jasa. Dua-dua keadaan tu jadi tekanan. Sebab Nabi ajarkan, a'udzubika min ghalabatid dain, minta lindung daripada banyak hutang, wa qahrir rijal, tekanan daripada orang-orang. Beri tangguh beri tangguh pembayaran hutang kepada orang yang dalam kesempitan sampai masa lapang, atau diperkirakan orang yang berhutang itu telah agak lega kewangannya. Janganlah sangat-sangat dituntut dan didesak kan, jangan desak dia. Dia adalah kesempitan.
belanja pergi desak pula. Jadi kesianlah. Bahkan hendaklah bertimbang rasa dengan memberi tangguh. Anjuran memberi tangguh kepada orang yang dalam kesempitan ini adalah wajib. Wajib kita beri tangguh ke dia. Yang ni tengok tahap dia lah. Tahap dia terdesak tu setara mana. Kalau dia memang terdesak kan, nak makan pun tak ada di rumah dia, anak ramai, masa tu wajib kita beri tangguh. Sekiranya orang yang memberi hutang itu suka menggugurkannya, orang yang beri hutang itu suka menggugurkannya atau membebaskan semua sekali hutangnya atau sebahagian hutangnya, dia lepas semua. Contoh si mamak tu berhutang dengan dia 10,000, dia lepaskan 10,000 tak apa, aku halal. Ataupun separuh, aku halal kamu 5,000. Bermakna ia telah bersedekah. Sedekah. Dan ini adalah satu jasa yang baik, murah hati dan berbudi pekerti yang mulia, yang sangat dianjurkan dalam Islam. Pihak yang beri hutang dianjurkan dia memaafkan, menghalalkan hutang. Pihak yang berhutang pula dia kena ngelak sebenarnya. Ngelak sebab tadi, kembali pada tadi kan, kalau dia dibebaskan daripada hutang, maka dia sudah terhutang dengan orang tu. Dia sudah terhutang dengan pemberi hutang tu. Jadi dua-dua pihak lah. Pihak yang memberi ni dianjurkan dia bebaskan, dan pihak yang menerima dianjurkan dia elok. Dia mana ikhtiar seboleh mungkin untuk bayar juga hutang tu. Elok daripada terima pelepasan. Sebab bila terima dia jadi terhutang. Terhutang budi, terhutang duit, dua-dua jadi terhutang. Hutang apa patung masyhur, bawa pisang emas dibawa belayar, masa sebiji atas peti. Apa lagi? Hutang emas boleh bayar. Lagi hutang budi bawa mati. Mana hutang budi ni payah nak bayar. Hutang emas mudah sikit. Apapun dua-dua tu, pihak yang berhutang ni dia dianjurkan seboleh mungkin dia bayar hutang. Tidak dia jadi manah, jadi apa? Jadi satu ihsan dah yang dia kena tanggung tu. Al-insan abidul ihsan. Al-insan abidul ihsan. Manusia ni hamba kepada ihsan. Bila dia terima ihsan orang tu, dia jadi hamba. Kadang-kadang kena jadi hamba sampai mati. Kena ikut cakap orang tu lah sampai mati. Itu kerugiannya. Kauna di pihak yang menghalalkan ni, janganlah dia duk ukit pula. Dia halal habis ikhlas. Dah, aku halal habis cerita. Jangan duk ukit pula. Kamu ingat dulu, mu sepi aku dah. Aku lepas kau hutangmu. Mu dengarlah cakap aku pula. Misalnya, itu tak boleh kita dia mengungkit. Kalau dia dah halal, ikhlaskan. Pelepasan yang dia buat tu ikhlaskan. Maknanya jadikan dia tu kerana Allah. Sebab dia nak tagih ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikan kerana Allah. Sekiranya kamu mengetahui bahawa bersedekah yang seperti ini amat utama, sekiranya kamu mengetahui bahawa sedekah yang seperti ini amat utama, makna dianjurkan buat gitu sekiranya kamu tahu. In kuntum tu wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sedekah tu lebih baik sekiranya kamu tahu bahawa sedekah itu sangat utama kerana terpuji di dunia dan berpahala di akhirat. Maka lakukanlah yang demikian itu. Sekiranya kamu tahu, in kuntum ta'lamun ay faf'alu. Sekiranya kamu tahu buat. Sekiranya kamu tak tahu, kalau tak tahu macam mana? Kalau tak tahu melepaskan hutang tu baik. Kalau tak tahu belajar. Tak tahu belajar. Kalau dah tahu buat. Itu Imam Ghazali dia menganjurkan, dia panggil ma'junul ilmi wal amal. Istilah Imam Ghazali ni, makan ma'jun. Ma'jun apa? Ma'jun ilmu dan ma'jun amal.
Ma'jun ilmu apa? Bagi tak tahu. Orang tak tahu apa ma'jun mahkamah, belajar. Belajar. Kalau tak tahu bahawa melepaskan hutang tu baik, belajar. Belajar apa Quran kata, apa hadis kata, bab melepaskan hutang, besar pahala dia. Bagi yang tak tahu, maka ma'jun ilmu. Bagi yang dah tahu, maka ma'jun amal pula, kata Imam Ghazali. Ma'jun amal apa dia? Buat. Dah tahu, buat amal. Ada kan di kalangan Bani Israel dulu, dia bermuamalah, berurusan dengan orang, customer, pelanggan dia. Hak mana kaya, pelanggan dia hak kaya, dia suka beri diskaun. Dan pelanggan dia miskin, dia suka lepaskan tu. Ibra'ul mu'sir. Hak mana miskin, sepik kesempit, dia tak payahlah gitu. Jadi dia mati jumpa Allah. Allah tanya dia, apa kamu buat? Ni akui kekayaan pada kamu. Dia cerita lagi gini. Maka Allah Ta'ala sangat senang. Allah tahu saja tanya kan. Tanya tu nak beri kemuliaan kepada dia. Allah sangat senang. Maka sebagaimana dia di dunia dulu suka melepaskan orang ni kan daripada hutang, daripada bayaran, Allah Ta'ala pun bebaskan dia daripada kesalahan-kesalahan, dosa-dosa dia. Dapat keampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini di antara kelebihan Ibra'ul mu'sir. Inzar beri tangguh. Al-musir, orang kaya beri tangguh. Orang miskin lepaskan terus. Ibra'ul mu'sir. Inzarul musir wa Ibra'ul mu'sir. Untuk orang miskin ni bebaskan tu lagi baik. Ataupun kalau tak, sekurang-kurangnya inzar mana bagi tangguh. Tak mau ibra, tak mau lepaskan, sekurang-kurangnya inzar bagi tangguh. Sebuah hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim ni, di antara kelebihan dia kan, man anzara mu'siran aw wada'ahu anhu adallahu Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Barang siapa beri tangguh kepada orang dalam kesempitan atau membebaskannya, Allah akan melindunginya pada hari yang tak ada tempat berteduh selain daripada perlindungan Allah, yakni hari kiamat nanti. Tetapi manakala orang berhutang itu sengaja enggan menjelaskannya, sengaja memperpanjangkan tangguhannya, padahal ada kemudahan baginya untuk mengansur hutang, maka ia akan menerima ancaman. Itu kita sambung sebelah insya-Allah. Wassallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wasallam.